Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita dalam Zoom untuk kali ini. Kali ini akan bersama dengan saya adalah Ustazah Salasia Yub. Bersama dengan kita, tetamu kita adalah Puan Norizan Ramudin. Okey, Puan ini merupakan peserta TOH yang batch pertama lah. TOH adalah singkatan untuk Tadarus Online Haraki. Ya, yang kelas online ni dia akan berlangsung selama 3 bulan berderet. Okey, dalam 3 bulan ni Dato' akan belajar untuk membaca Al-Quran dan akan one on one bersama dengan tenaga pengajar, dengan serta akan ada kelas tasmik untuk cek bacaan. So perjalanan kelas dan perjalanan orang kata pembelajarannya, Puan Norizan akan share dengan kita. So sebelum kita bermula, jom kita bacakan umur kitab Al-Fatihah untuk semoga kan segala ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, baik. Kita jangan bazirkan masa. Saya akan pas terus kepada Ustazah Salasia Yub untuk membantukan kita dalam sesi temu bual ini. Okey, dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Aina selaku pengacara pada petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Norizan. Waalaikumsalam Ustazah, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Penang? Saya masih sini, abang baik. Okey, bersama-sama sebenarnya tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bersama-sama saya pada petang ni ialah salah seorang daripada peserta Tadarus Online Haraki, batch yang pertama ataupun kumpulan yang pertama. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan berkaitan dengan beliau dan juga pengalaman-pengalaman beliau sebelum semasa dan sebelum mengenali Haraki. Baik, terlebih dahulu saya minta Puan Norizan Puan Norizan kenalkan nama penuh, berasal daripada mana, masih bertugas ataupun bekerja atau tidak bekerja kan, dan juga sekarang menetap di mana. Okey, silakan kepada Puan Norizan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Norizan binti Ramudin. Saya berasal daripada Perak sebenarnya, tapi sekarang menetap di Kepong Kuala Lumpur. Dan sekarang ni saya baru je bersara daripada tenaga pengajar di sebuah universiti. Tenaga pengajar? Ya, sebagai tenaga pengajar. Di sebuah universiti swasta. Lepas tu habis, guru lah, sebagai guru. Ya, sebagai guru. Alhamdulillah, betul. Ya, okey. Lepas tu selepas bersara saya terus masuk mengikuti kaedah Haraki ni. Lepas bersara belum sekiranya ialah dekat-dekat nak bersara lah. So saya boleh ceritakan lah macam mana mula-mula saya kenal dengan kaedah ni. Okey, mula-mula abang saya dia belajar di Ipoh. So dia kata ini satu kaedah yang sangat mudah, unik dan santai. Dia kata memang sesuai untuk kita yang dah 4-6 siri ni, kata dia. So saya pun balik Kuala Lumpur, saya cari di mana yang berdekatan dengan rumah saya yang Haraki ni. So saya tengok ada dekat Selayang Center, kaedah Haraki Selayang Center. So itu saya kontak dan Dr. Fatiah tu adalah guru yang pertama yang membimbing saya dalam kaedah ini.
Lepas tu bulan 11 saya ikuti dia. Selepas tu saya ikuti seminar intensif Januari 2020 dengan Ustaz Zakaria. Lepas tu terus ingin bersama Haraki nak gali-gali lagi apa yang Haraki ada. So saya ikuti co-host juga online daripada Ustaz Zakaria yang sangat-sangat membantu. Lepas tu kebetulan batch nak mudah ngaji pertama diintroducekan oleh pengasas Ustaz Zakaria, so saya join. Lepas tu dari situ saya rasa dia apa nak saya katakan, nampak improvement dari awal saya join. Apa yang saya cari first kali ialah untuk mengenal huruf hijaiyah, untuk yang confusekan saya. Lepas tu makhraj huruf. So step by step saya ikuti sampai sekarang saya rasa ada improvement. So last kali masuk pula tadarus dengan ustazah. So saya tak buang masa lagi, saya join tadarus. Sehingga sekarang lah nak almost dekat habis dah. Lagi 3 minggu macam tu. Itulah. Rizam macam tu. Maknanya sebelum Puan Nuriza mengenali Haraki, dia kaedah yang kaedah yang Puan gunakan lah. Maksudnya untuk memajukan diri untuk belajar Al-Quran. Ya, kaedah masa dulu-dulu kita belajar dengan orang tua kita, ibu, bapa. So dia orang yang ajar daripada mukadam sampai itu. So kita macam ikut dia baca, kita ikut, baca, kita ikut. So saya pun percaya, abang saya cakap tanpa asas yang kuat, dia kata huruf hijaiyah dan asasnya yang macam-macam asas yang kita perlu tahu, kita tak akan boleh pergi lebih lanjut, dia kata. So itulah dia kata kaedah Haraki ni introduce asas yang kuat, satu basic yang kuat. So dia suruh saya join. Jadi maknanya perasaan Puan Nuriza semasa tu, masa sebelum mengenali Haraki ni, maknanya adakah masih macam tercari-cari mana kaedah yang lebih baik yang boleh saya gunakan? Ya, bila saya bersara saya rasa saya nak mendalami lagi lah supaya saya boleh betul makhraj huruf semua berjalan dengan lancar, saya baca Al-Quran lancar dan boleh beramal dengannya. Sekiranya saya dah pandai, saya boleh mengajar anak-anak buah saya ke orang-orang ke. Itu tujuan asalnya. So dah lepas dapat kaedah Haraki ni saya rasa insya-Allah masih belajar lagi tapi insya-Allah. Betul lah. Jadi maknanya sebelum mengenali Haraki, maknanya kita masih dalam keadaan tercari-cari kan. Tercari-cari kaedah yang baik, yang boleh sesuai dengan kita lah. Bukan kaedah lah. Kan? Sebab setiap orang yang zaman yang dulu, mana hidup dalam zaman yang dulu memang menggunakan kaedah yang telah sedia ada kan. Ya. Mungkin kaedah tu agak kurang berkesan kepada diri. Berkesan lah, betul. Betul Saza. Berkesan tu sangat penting. Sebab bila ustaz ajar dengan dia punya pendekatan tu ustazah yang santai, yang unik, yang dengan tarian, dengan very fun lah, fun learning, active learning, kita participate sama. So saya rasa itu sangat membantu. Tak tertekan lah nak mengingat hukum hakam ni. Istilah-istilah tajuk yang sebenarnya tajuk kalau sekiranya kita dah mahir tak ada masalah kan, tapi itulah jadi Haraki ni maknanya mungkin bagi Puan Nuriza memang sesuai lah untuk ini kan. Maknanya abang pun terlibat dah dengan secara tak langsung kan dengan daripada abang tu lah ustazah, saya tengok dia berkesan untuk dia. So saya rasa saya insya-Allah saya boleh. So itu yang saya istiqamah jugalah, saya nak mengikuti sampai akhir. Sekiranya ada khatam dengan ustazah, saya insya-Allah saya join. Okey, jadi bagaimana perasaan Puan Nuriza bila dapat mengikuti penggunaannya NMN, nak mudah mengaji, betul? Betul. Okey. Nak mudah ngaji tu asasnya saya dah ada dengan Dr. Fatia, dia membimbing saya pada mulanya dengan tarian-tarian tu. So bila masuk nak mudah ngaji, ustaz pun hari 2 kali seminggu kan. Kita pun ada diterangkan lebih lanjut. Lepas tu ada kita dia bagi homework, so kita buat, dia akan check. So saya rasa lebih yakin lah.
menambahkan keyakinan penulisan untuk keyakinan, ya, lebih yakin. beliau daripada NMN. Okey. Ya. Bila dah masuk kelas NMN, dah tamat kelas NMN, kemudian ada tawaran lagi untuk kelas atuh kan, tadarus online haraki. Ya, Bagaimana ya. penulisan bila dapat masuk ke kelas tadarus online haraki? Ustazah, sebenarnya masa nak mudah ngaji tu, dekat-dekat nak akhir tu, Ustaz ada war-warkan tadarus. So saya rasa memang ini tepatlah untuk saya join. Kalau tidak saya tak nak berhenti setakat itu aja. So bila dah dapat diterima, dapat pula Ustazah yang okey, yang saya seronok belajar, tu saya rasa okey Ustazah. Okey, setakat ini okey, lebih yakin Ustazah yang sabar. Okey. Kita orang pun saya rasa yang selalu senyum, Ustazah yang sabar dan selalu senyum dekat kita orang. Okey. Okey, seronok. Okay, kemudian dah di dalam kelas live FB kan, tadarus online haraki ni kita buat dalam dua versi kan. Maknanya secara live kan, secara live. Selepas pada tu kita adakan kelas tasmik kan, kita baca restoran ni lah, seorang-seorang. Perasaan penulisan jika kelas tadarus online haraki tu tidak dapat diikuti, maksudnya mungkin ada hal apakah kan, mana terlepas lah sesi live tu. Ya, saya cubalah Ustazah. Alhamdulillah sampai sekarang ni saya rasa tak ada miss lagi, kecuali sekali masa mak saya nak masuk hospital tu. Tapi Alhamdulillah saya syukur pada Allah lah, saya ikuti. Setiap kali memang hari Sabtu Ahad tu saya cuba tak nak misskan. Sebab situ saya boleh komen dengan Ustazah, communicate. Kalau tengok ulangan saya tak dapat buat. Yalah, itulah yang sebenarnya kan. Kalau tak langsung kita seolah-olah berhadapan. Walaupun tak nampak. Walaupun tak jumpa in person, tapi boleh komen, tanya-tanya Ustazah jawab, Ustazah. So, seronok macam tu. Bersembang. Bersembang ke? Sambil bersembang sambil belajar, betul tak? Kan? Betul. Santai, tak tertekan. Santai. Jadi kalau sekiranya kelas offline kan, jadi macam mana dapat penulisan kalau sekiranya kelas offline? Maknanya apa kebalikan online dengan offline? Oh, online. Online tu memanglah direct. Kalau offline tu masuk Ustazah kalau saya sendiri ke macam mana? Pergi ke inilah, maksudnya pergi ke tempat-tempat yang ada ilmu kan, maksudnya tempat mengaji kan. Jadi itu secara kelas offline. Jadi kalau online ni dia apa perbezaan dia dari segi masa ke, dari segi komunikasi? Kalau online tu memanglah kita kena fokus, kita kena plan lah kita punya line sebab kita kena ikut kan. Tasmiknya hari apa, kita memang kena plan. Kalau offline tu memanglah kita sendirilah kita boleh kan. Tetapi rasanya lebih istiqamah online tu. Lebih suka online ni. Saya suka online. Dari segi masa kan, kita tak perlu duduk ni, kita perlu duduk di rumah saja, betul tak? Lepas tu kan Ustazah, kebetulan Ustaz Zakaria pun ada buat macam pagi 7.45 tu kan, hari-hari baca satu surah. Lepas tu dengan malam dia dah start 2-3 hari ni Al-Mulk tu dia baca. So saya rasa itu pun membantu Ustazah, boleh memperbaiki bacaan. Ini tuan-tuan dan perempuan, kelas sebenarnya tadarus online haraki yang sedang dijalankan dan dianjurkan oleh pihak haraki perlu. Kelas ni dia berlaku pada dalam dua keadaan iaitu cara FB live dan cara selepas FB live kita ada kelas tasmik yang melibatkan pelajar-pelajar yang berada di dalam online tadarus online juga kan, dan dibimbing oleh seorang guru untuk membaca Al-Quran tu secara ada cara berhadapan dengan pelajar dan pelajar akan komen lah kan mengenai FB live tu. Okey, selepas ada tu barulah kita akan hubungi pula pelajar dalam kelas tasmik kan. Kelas tasmik ni pula mendengar
setiap orang, setiap pelajar tu setiap orang dalam masa 5 hari dan mengikut jadual yang ditentukan oleh pelajar sendiri kan. Jadi agar pelajar-pelajar selesa dengan pemilihan mereka tu sendiri kan. Jadi baik. Jadi okey, bagaimana pula bila ada kelas tasmid kan? Ada kelas tasmid, bagaimana pula perasaan Puan Nurizan lah semasa mula-mula berhadapan dengan guru kan, guru pembimbing. Dan selalu biasanya kita buat secara video kan. Jadi bagaimana perasaan Puan Nurizan bila berhadapan dengan guru? Kan sebelumnya guru saja yang puan je yang tengok guru bercakap kan, tapi mana sekarang guru akan call Puan Nurizan dan akan mendengar segala ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan. Bagaimana perasaan Puan Nurizan? Perasaan saya ketika tasmid, ya Allah Tuhan aku takut tadi terhingga. Mula-mula sebelum saya masuk kelas tasmid, saya tengok banyak kali lah video ustazah tu. Saya tengok bahagian-bahagian mana yang perlu saya tekankan. Dalam masa itu, masa tasmid tu, of course lah ada salah jugalah. Tapi bimbingan ustazah betulkan saya tu, saya dapat betulkan lah. Saya cek semula lah apa-apa yang saya buat baca tu. Tapi memanglah ustazah dapat tangkap mana keras yang tak betul, mana sebutan duit, alif wahiyah ni, itu memang saya bimbing saya. Lagi satu perasaan berdebar tu sebenarnya Puan Nurizan, kalau ikut berdebar tu mungkin sebab berhadapan saja. Kalau tu tak, maknanya kaedah haraki ni memang kalau ikut Ustaz Zakaria kita pun tak ada rotan kan. Tak ada rotan. Cuma menegur macam tu saja kan. Tegur macam tu lah. Kita kaitkan dengan rotan ni kan apa, sebenarnya mungkin kadang-kadang kalau dulu terikat kita macam masih fobia dengan rotan, tapi ini tak ada kan. Jadi kita dalam keadaan bersantai, betul tak? Ya betul, tak ada rotan, tak ada tengking-tengking, semua tak ada. Tak ada rasa, tak ada apa. Okey, jadi melalui tasmid tu maknanya guru menegur Puan Nurizan menggunakan kaedah haraki kan. Maknanya apa dia yang paling Puan Nurizan ingat? Dia kaedah haraki bukan dia gunakan tarian. Apa dia tarian ni Ustazah? Tarian itulah Ustazah. Tarian, Ustazah tanya apa tarian? Tarian tu memang banyak lah kan. Tapi kadang-kadang yang saya suka tu Ustazah, bila saya silap baca, Ustazah cakap tarian dia macam mana? So daripada tarian tu kita boleh perbetulkan bacaan kita tu. Tarian dia macam ni Nurizan. You ingat sabdu macam ni Ustaz kata, goncang macam ni. Tu boleh ingat balik. Genggam ya, genggam. Genggam, goncang. Yelah ketuk pipinya, cacingnya, harakat semua, dengan silangnya. Lepas tu dah goncang genggamnya. So okey lah Ustazah, saya rasa membantu Ustazah. Tarian ni sangat membantu. Jadi perempuan di dalam tadarus online ni sebenarnya pelajar-pelajar tu ni masih lagi walaupun mereka dah menghadapi kelas NMN, kemudian masuk dalam kelas tadarus, mereka masih lagi tidak boleh meninggalkan tu tarian-tarian yang diperkenalkan oleh Ustaz Zakaria. Jadi melalui tarian-tarian ini mereka akan dapat membaca Al-Quran dengan lebih mantap kan, insyaAllah dengan lebih mantap, lebih yakin kan, dengan lebih yakin agar Al-Quran dibaca secara bertajwid. Jadi tuan-tuan dan puan yang di luar sana sekiranya ingin mempelajari kaedah haraki ni, maknanya tarian-tarian yang dipelajari oleh pelajar tadarus online haraki ni, maknanya masing-masing jika ada rasa keinginan untuk nak mempelajari tarian daripada kaedah haraki ni, bolehlah
sama-sama ikut serta dalam kelas-kelas online yang telah dan sedang dijalankan oleh Ustaz Zakaria pada masa ini kan, secara online. Jadi Wan Razan sekali-sekala tapi mungkin saya rasa tak tahulah Puan Rizal pernah tak dihubungi dengan cara telefon sahaja. Ini tak guna video call. Jadi apa kebaikan video call dengan kita dah kebaikan kita call sahaja tu, apa dia kebaikan saya rasa belum pernah lagi, tapi saya rasa video call lagi, kalau line elok semua lagi nampak kita punya mulut. Ustazah boleh bimbing kita melalui mulut sebutan. Tapi saya rasa kalau call dengar je lah kot, pendengaran je lah. So saya rasa saya suka video call dengan syarat line semua elok lah. Video call. Saya lebih suka. Ya, maknanya kita boleh tengok talaqi musyafahah, betul tak? Maknanya boleh melihat apa pergerakan mulut kan, cara sebutan apa semua kan. Okey, baik. Ini ya? Ya, macam kita berdepan lah. Macam kita berdepan voice tu. Macam tu. Dan secara berlangsung saya boleh tengok Puan Rizal, Puan Rizal saya kan. Maknanya masing-masing mengenali antara satu sama lain, betul? Ya, betul sangat. Ingatlah ikut Ustazah macam mana. Okey, kemudian selepas belajar kan, maknanya selepas belajar ni bagaimana perasaan pembelajaran tadarus online haraki ni boleh telah membantu dalam peningkatan pembacaan Al-Quran Puan Rizal. Adakah pengalaman sebelum ni macam mana? Pengalaman sebelum ni adakah kurang ke macam mana? Kan sekarang ni ada nampak peningkatan dan lebih meyakinkan kan? Betul, macam mana perasaan malu, kalau ada perasaan malu dulu, adakah benda tu berubah daripada sebelum ni? Sebelum ni kita mungkin kurang, dan yang setelah belajar tadarus online haraki ni dia ada berubah yang positif. Ya, saya rasa banyak ke arah positif Ustazah. Mula-mula masa tak tahu, macam bukan takut salah baca, salah sebutan, rasa tak yakin. Tapi bila dengan kita ikut kaedah ini kan, saya katakan tadi kuat juga asasnya. So, masuk tadarus saya boleh apply kan. So saya rasa sekarang ni lebih yakin dan istiqomah. Hati nak membaca Al-Quran tu sentiasa ada, insyaAllah. Sebab rasa bacaan tu dah semakin improvement, semakin ada. Rasanya lah. Maknanya semakin lancar. Semakin lancar ya. Semakin lancar ada tak lah, tapi saya rasa pembelajaran tu kena teruskan, kena baca hari-hari. Supaya dia tidak lupa. Hari-hari, kalau hari-hari. Apa Ustazah? Kalau hari-hari ditambah, kalau saya tengok dengan Ustaz Zakaria punya 7.45 dengan 10.45, saya rasa memang dia membantulah Ustazah. Ya, betul lah tuan-tuan dan puan-puan. Biasalah pada sekiranya sebelum ni pada Puan Rizal dia rasa kurang, mungkin rasa segan kan, rasa kurang yakin nak baca Al-Quran kan, kemudian cara baca tajwid. Tapi lama kelamaan bila dia terus mengikuti kelas tadarus online haraki ni, maknanya keyakinan yang ada pada diri beliau semakin mantap kan, semakin mantap, semakin bersemangat untuk meneruskan pengajian Al-Quran ni. Maknanya rasa tak sabar-sabar untuk boleh membaca dengan lebih lancar. Betul kan Puan Rizal kan? Betul. Okay, jadi dan sama-sama tak sabar-sabar nak meneruskan ke peringkat yang lebih tinggi dengan Ustazah. Ya, okey. Jadi kalau ikut kelas tadarus online haraki ni, maknanya dia berlangsung selama 3 bulan dan akan berakhir. Apa perasaan Puan Rizal bila tadarus online haraki ni dah sampai ke penghujung dia? Apa perasaannya? Ustazah, sejujurnya saya cakap sedih jugalah, sebab saya rasa
dia perlu belajar lagi Ustazah. Kalau dah sampai penghujung ni rasanya macam dia tamat tak nak lagi belajar. Lepas tu sebelum lagi cukup lah Ustazah. Dengan bimbing Masih ada keinginan lah untuk nak teruskan pelajaran ni. teruskan dengan sebab Ustazah, sebab Ustazah ada bimbingan tu Ustazah. Kalau sendiri saya rasa tak tentu Ustazah. Kalau ada bimbingan tu at least looking forward kan. Ustazah kata hari apa nak tasmik hari apa. Saya suka. Sekarang kita belajar sendiri, kita syok sendiri. Itulah betul. Salah tak tahu tak ada bimbingan. Sebab ini perlu berguru kan Ustazah. Ini perlu berguru. Okey, tak apa pun Nurhalizan. Sebenarnya kesedihan tu akan terubat tak lama lagi lah. InsyaAllah. Kesedihan tadarus online ni sebenarnya insyaAllah akan terjawab lah selepas pada ni saya difahamkan kita akan kelas. Jika sekiranya ada kelas untuk khatam Al-Quran bermakna Puan Nurhalizan, saya rasa mungkin Puan Nurhalizan masih lagi ingin meneruskan kan meneruskan kelas khatam Al-Quran tu nanti ya. Ya, insyaAllah Ustaz. Khatam Al-Quran tu caranya sama dengan tasmik kan Ustazah? Sama dengan yang kita teruskan aja Ustazah ya. Kan, okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita lihat ni sebenarnya semangat seorang guru, bekas guru kan. Dan sebenarnya telah berusia kan, tapi walaupun begitu keinginan dia untuk belajar Al-Quran ni untuk lebih mudah kan, lebih cepat untuk membaca Al-Quran ni dengan secara bertajwid tu sebenarnya kita sanjung tinggilah dengan semangat Puan Nurhalizan walaupun dah pencen tapi masih nampak steady kan, kuat lagi. Jadi maknanya setelah kita berpencen, maknanya itulah salah satu amalan ataupun ibadah kita yang kita perlu teruskan, iaitu kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Dan bila bersahabat dengan Al-Quran ni kita perlu pilih ataupun kita pilih sendiri kan, maknanya kaedah mana yang kita rasa lebih mudah untuk kita fahami kan di usia-usia kita di usia emas lah kita kan Puan Nurhalizan kan. Ya, sangat yang tinggi lah kan, bukan calang-calang ni lah, calang-calang semangat tu. Jadi okey, lagi satu kita rasa penggunaan internet ni, kecekapan menggunakan internet tu maknanya adalah sesuatu yang istimewa lah. Istimewa, ya. Seusia Puan Nurhalizan kan. Okey, baik. Puan Nurhalizan, tahniah dan syabas dari saya. Bacaan Puan Nurhalizan pun dah semakin mantap kan. Okey, terima kasih Ustazah dengan bimbingan juga. Tolong untuk meneruskan khatam Al-Quran ni supaya kita rasa diri kita lengkap untuk kita lengkap untuk dah baca Al-Quran, dan sekiranya kita lagi apa semua tu, itu adalah kehendak kita sendiri lah kan. Jadi bagaimana benda ni bermula daripada hati kita kan. Penting. Kata hidup memang mungkin tak jadilah, tapi kesimpulan dia Puan Nurhalizan ni adalah orang yang memang masih lagi bersemangat ataupun berkeinginan untuk berbagi bacaan Al-Quran dari semasa ke semasa kan. Ya, Ustazah. Itu harapan saya Ustazah. Jadi harapan saya semoga Puan Nurhalizan akan menyertai kelas seterusnya nanti, iaitu kelas khatam Al-Quran kan. Kemudian seterusnya dapat membimbing pertama keluarga kita, keluarga kita keluarga. Lepas tu sekiranya masih lagi ada tenaga kuat lagi, mana saya Puan Nurhalizan juga boleh membaca Al-Quran secara kaedah haraki ni dan boleh mengajar penduduk
setempat ataupun orang-orang di kawasan Puan Rizal membaca kaedah haraki ni, maknanya kita berkhidmat untuk mencari mereka-mereka yang memerlukan. Ya, insyaAllah. Kan, Puan Rizal? Ya, insyaAllah. InsyaAllah akan mempraktikkan Ustazah apa yang saya belajar tu. Alhamdulillah. Betul Puan Rizal. Kalau kita tak praktikkan, mungkin nanti kita lupa kan. Jadi eloklah masyarakat setempat kita akan khidmat ajar yang mana mereka tak tahu kan. Itu satu amalan yang mulia lah. Kan? Okey. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Rizal di atas kerjasama memberi pengalaman kan penonton-penonton di luar sana kan. Dan satu lagi saya lupa. Apa saranan? Okey, saya lupa sikit lagi. Apa saranan Puan Rizal kepada mereka penonton-penonton yang di luar sana dalam pembelajar kaedah yang kita belajar sekarang, itu kaedah haraki, dan bagaimana kita nak mengatasi perasaan kalau sekiranya ada perasaan malu ke kan, mungkin kita ada di antaranya rasa ego pun ada juga sikit-sikit kan. Maknanya apa dia saranan Puan Rizal kepada mereka yang masih belum menyertai inilah kelas online sama ada. Ya. Ustazah, mula-mula saya nak ucapkan terima kasih dululah Ustazah ya, boleh? Saya nak ucapkan terima kasih pada pengasas kaedah haraki Ustazah Karimah. Dengan inovasi beliau yang sangat berkesan ini, terutama yang untuk kita BBNU ni yang malu, yang ada ego, yang apa semua ni macam-macam. Lepas tu juga Dr. Fathia, orang yang pertama yang memimpin saya, Ustazah Salasia yang sentiasa ada memimpin saya dalam tadarus, dan saya sarankan dan juga tim-tim haraki yang sangat membantu kan. So dengan ini saya rasa saya nak sarankanlah pada orang-orang yang di luar sana tu, menuntut ilmu, saya rasa especially membaca Quran, jangan malu Ustazah, tak boleh malu. Lepas tu saya rasa satu kaedah haraki ni satu kaedah yang santai, yang mudah, yang sangat fun learning orang kata. So bila kita masuk di dalam pembelajaran kaedah ini, saya rasa kita tak rasa tertekan. Kita tak rasa yang kita ni alamak tak pandai dari orang lain ke apa ke, tak ada langsung. So saya rasa untuk itu kalau kita nak ada ikhlas, niat nak mempelajari Al-Quran, saya rasa kaedah ni yang terbaik, yang saya rasa boleh membantu. Sebab memang tak stres langsung Ustazah kaedahnya. Itulah. So siapa-siapa yang berminat tu teruskan. Ustazah tak dengar. Tak dengar. Ni lah kita rasa masa kita pun telah sampai kan. Jadi terima kasih lagi Puan Rizal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Lagi. Wow. Perkongsian. Saya suka cara yang santai-santai macam tu. Saya nampak yang apa yang berkata ada kepercayaan. Dia percaya, dia yakin. Di bawah kaedah ni boleh membantukan dia. Dan puan pun bersungguh-sungguh untuk komit, dan ustaz selalu pesan apa yang tenaga pengajar ataupun ustaz-ustaz ataupun yang mengajar ni suruh kita follow sahaja, kita buat sahaja. Itu yang saya nampak. Disebabkan yang tu hari ni kita ada dapat hasil macam tu. Masya-Allah, tahniahlah kepada Puan Rizal. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Salasia Ayub selaku tenaga pengajar dalam tu, dan juga Tuan Nurizal. Perkongsian ini saya rasa amat berharga sebab bernilai. Sekarang-kadang ni kalau kita sendiri yang ni cakap 1000 ayat pun orang tak tentu lagi boleh rasa apa-apa. Tapi ramai orang di luar sana menghadapi situasi yang sama seperti Puan Nurizal ni. Menghadapi perasaan yang sama.
So saya sangat suka yang perkataan yang tadi yang puan cakap tu, ayat tu. Kalau nak menuntut ilmu ni, malu-malu tu kena buang lah. Jangan nak malu. Betul. Kalau nak malu apa tak dapat. Betul. Ya, So, yang ni saya sangat suka dengan yang ni. Memang terima kasih banyak-banyak saya mengucapkan inilah terima kasih kepada puan dengan Mustia. Baik. So, insya-Allah kita akan jumpa lagi di Ain nak cakap satu boleh? boleh. Ain. Okey. Saya nak ucap terima kasih pada tim Haraki tau. Setiap kali saya tag mesti dia orang jawab on the spot. So saya suka tim Haraki yang sangat membantu. Macam Ain, Syira, Ida, Hani semua tu kirim salam dengan dia orang semua. Baik. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Okay, so terima kasih. Sekat ini sajalah untuk perkongsian kita hari ini. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay.